Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia saya ucapkan kepada semua para peserta hari ini. Apa khabar para peserta sekalian? Baik. Alhamdulillah. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah novel Ayahanda. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk menceritakan serba sedikit tentang penulis novel Ayahanda ini. Novel ini ditulis oleh Allahyarham Azizi Haji Abdullah. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 dan kemudiannya diterbitkan semula oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada 2016. Allahyarham Azizi Haji Abdullah merupakan nama yang tidak asing lagi dalam dunia kesastraan di Malaysia. Allahyarham Azizi Haji Abdullah merupakan penerima C. Wright Award pada tahun 1986. Beliau sangat aktif dalam menghasilkan karya-karya yang sangat hebat dan menarik. Hasil kajian mendapati bahawa Allahyarham Azizi Haji Abdullah banyak menanamkan sifat-sifat terpuji dalam novel yang dihasilkan. Justru, kita dapat melihat bahawa novel Ayahanda ini sebagai medium dakwah yang mengajak masyarakat sekeliling memiliki akhlak mulia dan sifat terpuji serta menjaga hubungan yang erat dengan sesama manusia dan Allah. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan para peserta ulasan buku pada hari ini. Saudari Farah Farhana akan membentangkan tentang sinopsis keseluruhan. Saudari Lim Zing Hui akan membentangkan tentang plot. Saudari Adlin Sofia akan membentangkan tentang tema dan persoalan. Saudari Ho Li Wen akan membentangkan tentang latar tempat. Saudari Nur Sufia akan membentangkan tentang latar masyarakat. Saudara Muhammad Arif akan membentangkan tentang gaya bahasa. Saudari Nur Anissa akan membentangkan tentang teknik plot. Saudari Nur Faizatul Ikmah akan membentangkan tentang perwatakan hero. Saudari Lim Jia akan membentangkan tentang watak sampingan. Saudari Lim Joy akan membentangkan tentang nilai. Saudari Ayu Azarinas akan membentangkan tentang pengajaran. Dan akhir sekali, kritikan sastra akan disampaikan oleh Saudari Nur Anissa. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan meneruskan perbincangan kita dengan peserta pertama, iaitu Saudari Nur Farah Farhana untuk membentangkan tentang sinopsis keseluruhan. Dengan itu, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Hari ini saya akan menceritakan sedikit mengenai sinopsis novel Ayahanda ini. Novel ini menceritakan tentang kisah hidup seorang bapa dari sudut pandangan anak bongsunya. Seorang bapa yang telah kematian isterinya kini menjalani hari tuanya yang semakin sunyi. Bapanya mempunyai 12 orang anak tetapi tidak ramai yang sering menjenguknya. Semua tanggungjawab arwah isterinya telah diambil alih oleh anak sulungnya yang tinggal berdekatan. Bapanya ini merupakan seorang imam di sebuah masjid. Masjid yang usang itu bagaikan rumah kedua baginya. Keadaan masjid yang usang dan faktor umur bapanya sebagai imam menjadikan penduduk kampung tidak berpuas hati dan berkeras supaya masjid baru ditubuhkan serta jawatan imam diganti dengan imam yang lebih muda. Tindakan anak-anaknya ini yang berpihak kepada penduduk kampung membuatkan ayahnya kecewa. Mereka mengatakan bahawa para jemaah bersungut tentang cara bacaan kitabnya yang sudah lapuk. Setiap kelakuan bapa terhadap anak bongsunya membuatkan anaknya itu sering memendam rasa benci dan salah faham. Namun, bapanya amat kasih dan sayang terhadapnya, tetapi bapanya tidak menunjukkan kasih sayang dengan jelas sejak anaknya kecil lagi.
Anak bongsu ini menjaga bapanya yang tua dan uzur di rumahnya, iaitu di Kota Bandar. Namun kehadiran bapanya di rumah itu tidak disenangi oleh isteri kepada anak bongsunya. Pada suatu hari, anaknya menasihati bapanya lagi untuk meletakkan jawatan sebagai imam. Kata-kata itu telah mengecewakan bapanya kerana sikap anaknya yang tidak memahami. Oleh itu, bapanya bertekad untuk lari dari rumah anak bongsunya ke kampung. Tidak beberapa lama kemudian, jawatan imam akhirnya disandang oleh seorang imam yang lebih muda dan kurang pengalamannya. Dengan rasa berat hati, bapanya melepaskan jawatan sebagai imam itu. Setelah bapanya berasa amat kecewa dengan sikap anak-anaknya yang tidak memahami, bapanya menyerahkan buku-buku hasil penulisannya sendiri. 12 buah buku untuk 12 orang anak. Buku-buku itu dipenuhi dengan luahan perasaan seorang bapa. Anak-anaknya yang selama ini bersangka buruk terhadap perbuatan bapanya, akhirnya kesal dengan perbuatan mereka. Itulah serba sedikit mengenai sinopsis novel Ayahanda ini. Sekian, terima kasih. Demikian tadi penerangan tentang sinopsis keseluruhan yang bagi saya sangat terperinci dan menarik disampaikan oleh saudari Nur Farah Farhana. Mesti kita semua akan tertanya-tanya akan perkembangan karya ini. Baiklah, untuk menjawab semua tanda-tanya di dalam fikiran kita, saya akan mempersilakan saudari Lim Zing Hui untuk membentangkan tentang plot novel ini. Dengan itu, saya persilakan. Selamat sejahtera, saya ialah saudari Lim Zing Hui dan saya akan menceritakan plot Ayahanda. Novel ini dimulai oleh pengarang dengan memberitahu pembaca bahawa bapa yang berumur 97 tahun telah kehilangan isteri yang 10 tahun lebih muda. Kehidupannya sunyi tanpa teman hidup di sisi. Anak-anak seramai 12 orang anak dan yang paling bongsu boleh dikatakan hidup sangat selesa bersama isterinya di kota. Kehidupan bapa pada hari tua juga sudah berlainan. Makanan dan minuman sudah tidak lagi disediakan oleh isteri, tetapi diganti dengan anak sulung yang sedaya upaya boleh melayan bapa sebagaimana ibunya dahulu. Bapa merupakan seorang imam dan suka bersolat di masjid. Bapa menjadikan masjid sebagai rumah keduanya. Pada tahap perkembangan, anak bongsu berhasrat membawa bapa yang berumur uzur balik ke rumahnya di kota agar kehidupannya lebih selesa. Antaranya terdapat juga beberapa pergaduhan antara anak bongsu dengan bapa disebabkan kedegilan bapa yang tidak mendengar nasihat anak bongsu dan sikap bapa yang suka mendiamkan diri menyebabkan anak bongsu berasa marah. Akhirnya, bapa yang selama degil ini bersetuju untuk berpindah ke rumah anak bongsu di kota. Anak bongsu juga berasa terkejut apabila bapanya bersetuju berpindah ke rumahnya. Kerana selama ini, bapa lebih suka tinggal di kampung dan pernah menolak pelawaan anaknya untuk tinggal di rumahnya di kota. Cerita sampai ke tahap perumitan apabila isteri anak bongsu tidak suka bapa yang tua itu. Isteri anak bongsu tidak suka makan bersama-sama dengan bapa dan juga isteri anak bongsu tidak mempeduli perbuatan bapa di rumah. Isterinya juga tidak berbual dengan bapa untuk menghilangkan kebosanan bapa. Bapa tidak dapat menyesuaikan diri di rumah di kota di rumah anak bongsu. Bapa tidak dapat menuju ke masjid pada bila-bila masa seperti dahulu di kampung. Dan juga rumah anak bongsu tiada Al-Quran yang boleh dibaca olehnya. Selain itu, bapa tidak tidur di atas katil yang selesa yang dibekalkan oleh anak bongsunya. Selepas diketahui anak bongsu, anaknya berasa amat marah dan disindir. Pada suatu hari, bapa memerlukan lampu untuk membaca Al-Quran dan telah dipadamkan lampu oleh isteri anak bongsu dengan alasan dia ingin tidur dengan selesa. Lampu bilik bapa telah bernyala dengan terang hingga ke biliknya.
anak bongsu melihat perbuatan isterinya berasa amat kecewa. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Klimaks novel adalah pada suatu hari, anak bongsu memberitahu bapanya supaya beliau meletakkan jawatan sebagai imam dengan alasan bapanya sudah tua dan tidak sesuai menjadi imam. Ketika itu, bapa berasa amat kecewa terhadap perbuatan anaknya. Selama ini, hobi bapa adalah bersolat dan menjadi imam. Namun sekarang, beberapa orang anak menyuruh beliau berhenti menjadi imam. Walaupun anaknya menggunakan alasan bahawa umur beliau sudah tua, bapanya masih tidak senang hati terhadap sikap anaknya itu. Selama ini, bapa juga kecewa dengan sikap anak-anaknya yang tidak benar-benar bersolat dan mendengar ajarannya di masjid. Cerita mencapai tahap perleraian apabila anak-anak dan cucu-cucu ingin meraihkan hari jadi bapa yang berumur 97 tahun di rumah anak bongsu. Pada awal pagi, bapa telah keluar rumah tanpa memberitahu anak bongsu dan isterinya. Apabila semua cucu dan anak berkumpul di rumah anak bongsu, mereka mendapati bapa tiada di rumah. Mereka menganggap bapa telah pergi bersolat dan akan pulang nanti. Menjelang waktu tengah hari, bapa masih belum pulang rumah. Mereka lah baru berasa bimbang dan mencari bapa di masjid. Rupanya bapa tiada di dalam masjid. Mereka mencari bapa di sekeliling rumah. Namun, tiada seorang pun yang mengetahui ke mana tempat yang akan dikunjungi oleh bapa. Mereka akhirnya bersurai. Kebimbangan mereka hanya di mulut sahaja. Mereka tidak mencari bapa yang hilang itu dengan segera. Akhirnya, mereka mendapati bapa telah lari rumah dengan menaiki bas. Bapa balik ke rumah di kampung. Anak bongsu berasa marah sekali atas kegagalan bapa, sedangkan bapa telah berjanji akan meraihkan hari jadinya di rumah anak bongsu di kota. Cerita seterusnya adalah pergantian imam baharu di masjid. Bapa telah diganti, tetapi imam baharu itu adalah moden dan kurang pengalaman daripada bapa. Bapa yang telah kecewa itu akhirnya menyerahkan 12 buah buku tulisan kepada 12 orang anaknya itu. Buku tersebut ditulis oleh bapa sendiri. Kandungan buku adalah berkaitan semua perasaan seorang bapa terhadap 12 orang anak. Anak-anak yang selama ini memarahi bapa sangat degil, pendiam dan juga tidak mendengar kata telah insaf dan kesal. Rupa-rupanya, bapa selama ini mencurahkan kasih sayang yang penuh terhadap setiap anak. Tetapi, cuma caranya berbeza. Sekian sedikit perkongsian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih buat peserta kedua kita atas penerangan tentang plot yang bagi saya mudah untuk kita semua fahami. Seterusnya, saya memohon penjelasan daripada peserta kita yang ketiga iaitu Saudari Adlin Sofia untuk membentangkan tentang tema dan persoalan yang terdapat di dalam karya ini. Oleh itu, saya persilakan. Adlin Sofia binti Azlan Shah. Pada hari ini, saya akan menceritakan tema dan persoalan yang terdapat di dalam novel ini. Tema yang terdapat di dalam novel ini ialah kasih sayang seorang bapa terhadap anaknya. Seorang bapa sanggup membuat apa sahaja demi kebahagiaan semua anaknya. Seorang bapa juga tidak pernah berhenti berdoa agar keberkatan Allah selalu bersama mereka. Namun, sikap seorang bapa yang suka memendam dan tidak mudah meluahkan. Seorang bapa akan menganggap bahawa perbuatannya mampu membuatkan anak-anak mengerti. Seterusnya, saya akan menceritakan sedikit tentang persoalan yang ada di dalam novel ini. Antara persoalan yang terdapat di dalam novel ini ialah kesetiaan seorang isteri yang taat kepada suaminya. Contohnya, sifat taat emak kepada bapa sepanjang menjadi isteri. Emak telah menjaga makan minum bapa sehingga emak sanggup menghantar makanan kepada bapa sewaktu bapa pergi ke masjid. Emak juga telah menghantar minuman kopi kepada bapa sewaktu bapa sedang menulis di bilik. Selain itu, persoalan tentang kewajipan seorang anak terhadap ibu bapanya. Contohnya, pada setiap minggu,
Aku sebagai anak mengulurkan wang kepada bapa dan emak sebagai belanja makanan dan minuman di kampung. Persoalan lain yang boleh kita dapat dalam novel ini ialah seseorang yang mementingkan agama. Contohnya, bapa lebih rela tinggal seorang diri di rumah ketika emak pergi ke rumah anaknya kerana tidak mahu meninggalkan masjid. Hal ini kerana dia tidak mahu ketinggalan untuk menjadi imam dan membaca kitab. Persoalan tentang hubungan kekeluargaan juga terdapat dalam novel ini. Contohnya, sikap bapa yang mementingkan amalan makan berkumpul bersama ahli keluarga supaya hubungan kekeluargaan menjadi lebih erat antara satu sama lain. Persoalan terakhir yang dapat saya ceritakan ialah sikap buruk mengundang perbalahan dalam keluarga. Contohnya, sikap aku yang sentiasa mempunyai tanggapan buruk terhadap ayahnya mengundang keretakan hubungan dalam sesebuah keluarga. Contohnya, sikap aku yang sentiasa mempunyai tanggapan bahawa ayahnya tidak setia kepada emaknya. Itu sahaja tema dan persoalan yang dapat saya kaji di dalam novel ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh peserta ketiga kita iaitu Adlin Sofia berkaitan dengan tema dan persoalan yang terdapat di dalam karya ini. Untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya akan menjemput peserta keempat kita iaitu Saudari Ho Lee Wen untuk memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan latar tempat yang terdapat di dalam novel ini. Dengan itu, saya persilakan. Dalam sejahtera semua, saya Ho Lee Wen ingin menerangkan latar tempat yang terdapat dalam novel Ayanda. Antara latar tempat yang terdapat dalam novel ini adalah di Sungai Merbok. Sebagai contoh, aku dan bapa memancing di Sungai Merbok dari waktu petang hingga malam. Mereka ingin balik tetapi mereka menghadapi masalah iaitu air sungai timpas yang menyebabkan mereka tidak boleh menggerakkan perahunya. Mereka menunggu sehingga air sungai pasang, barulah bapa mendayung perahunya ke arah pangkalan. Semasa bapa berada di pangkalan, dia terkena kulit siput yang menyebabkan kakinya tercedera dan lukanya hampir sejengkal. Seterusnya, terdapat juga latar tempat di rumah bapa. Sebagai contoh, bapa mengadakan kenduri supaya aku, Kak Lima, Abang Ramli, Abang Ahmad, menantunya dan cucu-cucunya dapat makan bersama-sama. Namun begitu, bapa berasa sedih dan kecewa kerana sesetengah daripada mereka tidak menghadiri kenduri tersebut. Bapa bertanya tentang sebab mereka tidak datang berulang kali, tetapi tiada seorang hendak menjawab soalannya. Selepas itu, bapa dan aku sekeluarga mula makan hidangan yang disediakan manakala Kak Lima, Kak Piak, Homsia teragak-agak hendak makan. Anita tiba-tiba loya dan termuntah kerana ternampak luka bapa yang belum sembuh dan kemerah-merahan. Mereka tidak mempunyai selera untuk makan lagi. Selain itu, terdapat juga latar tempat di rumah aku. Sebagai contoh, bapa menghilang secara tiba-tiba apabila aku ingin menyambut hari jadinya yang ke-97. Adik-beradik aku datang ke rumah aku untuk menyambut hari jadi bapa bersama-sama. Aku balik ke rumah dari pasar dan mendapati bapa sudah keluar. Aku dan mereka berasa cemas apabila mengetahui bapa tidak balik selepas beberapa jam. Aku dan mereka sibuk mencari bapa di sekitar kawasan perumahan tetapi tidak menjumpainya. Mereka berasa marah dan membuat keputusan untuk balik ke rumah masing-masing. Selepas itu, aku menerima panggilan daripada Komsia dan mengetahui bahawa bapa berada di kampung. Perkongsian saya sampai di sini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada peserta keempat kita pada hari ini. Nampaknya kita telah diberi sedikit penjelasan berkaitan dengan latar tempat yang terdapat di dalam novel ini. Saya percaya bukan saya seorang, malahan kita semua mahu mengetahui lebih mendalam tentang novel ini. Baiklah,
Untuk kita mendalami karya ini, saya akan mempersilakan saudari Nur Sofia untuk membentangkan tentang aspek yang seterusnya, iaitu latar masyarakat yang terdapat di dalam novel ini. Dengan itu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sofia akan membentangkan latar masyarakat yang terdapat dalam novel Ayanda. Latar masyarakat yang pertama ialah masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Contohnya, kebanyakan anak emak tidak ada semasa emak meninggal. Abang Ramli, anak kedua emak yang tinggal bersebelahan rumah, tidak ada ketika emak meninggal. Latar masyarakat yang kedua pula ialah masyarakat yang menghidapi masalah kesihatan. Contohnya, emak menghidapi penyakit kayap dan penyakit lain yang tidak diketahui. Penyakit kayap ini telah berlarutan begitu lama dan mendilit pinggang sehingga membawa maut. Seterusnya, masyarakat yang penyayang. Sebagai contoh, ayah sangat menyayangi emak dan merindui emak setelah emak meninggal. Bapa juga sering bermain dengan cucu-cucunya untuk mengisi masa lapang. Latar masyarakat yang keempat, masyarakat yang menghormati orang tua. Sebagai contoh, cucu bapa iaitu Johar, Johari, Badariah dan Amri menghantar makanan ke rumah bapa dan Badariah mengemas pinggan selepas bapa selesai makan. Latar masyarakat yang seterusnya pula ialah masyarakat yang mengambil berat terhadap orang lain. Contohnya, aku mengingati hari lahir bapa yang ke-97 tahun pada minggu ini. Latar masyarakat yang terakhir, masyarakat yang mementingkan agama. Sebagai contoh, emak masih membaca Al-Quran walaupun dia sudah tua. Bapa juga selalu ke masjid untuk solat berjemaah dan membaca kitab. Bapa juga mengajak orang kampung untuk menunaikan solat Jumaat walaupun mereka membantah kerana masjid tersebut sudah buruk. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari kita atas penerangannya sebentar tadi. Kita sendiri dapat melihat bahawa sikap masyarakat yang terdapat di dalam novel ini melalui penerangan saudari kita. Saya akan beralih ke aspek yang seterusnya iaitu gaya bahasa yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Arif. Oleh itu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif bin Imran ingin membentangkan aspek gaya bahasa yang terdapat di dalam novel Ayahanda karya Azizi Haji Abdullah. Aspek gaya bahasa yang pertama yang ingin saya terangkan adalah gaya bahasa sinkop. Contohnya, perkataan tiada pada muka surat 1 perenggan 1 baris 2. Perkataan kau pada muka surat 2 perenggan 2 baris 1. Perkataan tak pada muka surat 23 perenggan 4 baris 2 dan perkataan tak mahu pada muka surat 23 perenggan 5 baris 1. Selain itu, terdapat juga gaya bahasa anafora di dalam novel Ayahanda ini. Sebagai contoh, pengulangan kata bapa di awal ayat pada muka surat 5 perenggan 8 dan contoh lainnya adalah pengulangan kata bapa di awal ayat pada muka surat 12 perenggan 7 dan 8. Selain itu, terdapat juga gaya bahasa responsi di dalam novel Ayahanda ini. Sebagai contohnya, pengulangan kata pokok-pokok di pertengahan ayat pada muka surat 5 bab 1 perenggan 9. Ayatnya berbunyi, angin dari sawah melintasi deretan pokok-pokok kelapa di tepi permatang, merempuh pokok-pokok pisang, melintasi pokok-pokok pinang dan rimbun pokok keriang, lalu menyentuh muka bapa yang duduk di muka pintu. Selain itu, terdapat juga gaya bahasa simili di dalam novel Ayahanda ini. Sebagai contoh, simili macam itik pulang petang pada muka surat 5 perenggan 8 baris 2. Simili seperti harimau kumbang tidur di atas dahan pada muka surat 12 perenggan 7 baris 2. Dan juga simili macam pokah hendak menangkap kelekatu pada muka surat 12 perenggan 11 baris 3. Ada juga kata pinjaman bahasa Arab di dalam novel Ayahanda ini. Bagi contoh, perkataan fi'ilnya pada muka surat 3 perenggan 2 baris 3. Perkataan masjid, dunia, bersolat sunat, Al-Quran dan berdoa pada muka surat 3 perenggan 1.
perkataan kitab pada muka surat 3 perenggan 5 baris 3 serta perkataan tahajud, qiyamul lail, berzikir pada muka surat 3 perenggan 5 baris 3. Terdapat juga gaya bahasa Inggeris dalam novel ini. Sebagai contoh, perkataan mood pada muka surat 3 perenggan 5 baris 4, perkataan member pada muka surat 15 perenggan 1 baris 2, serta perkataan open real popular fighting chance pada muka surat 50 perenggan 9. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh saudara Muhammad Arif. Seperti yang sedia maklum, peserta kedua kita pada hari ini telah memberikan sedikit penjelasan tentang plot karya. Akan tetapi, tidak lengkaplah sesuatu plot itu tanpa teknik plotnya. Dengan ini, saya akan mempersilakan saudari Nur Anissa untuk memberikan pandangannya tentang teknik plot yang terdapat di dalam novel ini. Dengan itu, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Anissa binti Azrul akan memperincikan teknik-teknik plot yang dapat dikenal pasti dalam novel Ayahanda ini. Teknik plot yang pertama ialah teknik imbas kembali. Teknik ini merupakan suatu teknik di mana pengarang mengimbas kembali peristiwa yang pernah dialaminya. Peristiwa ini boleh diimbas kembali melalui hayalan, monolog, dialog atau monolog dalaman. Contoh yang dapat saya petik daripada novel Ayahanda ini ialah emak meninggal dunia beberapa tahun yang lalu ketika berusia 87 tahun. Sayangnya ketika emak meninggal dunia, tiada sesiapa pun di sisinya walaupun emak mempunyai anak yang ramai. Contoh yang kedua ialah ketika itu aku berusia 12 tahun. Bapalah yang membawa aku ke sungai ini, belajar mengenali alam semula jadi, mengenali rimba bakau, flora dan faunanya. Teknik plot yang kedua ialah teknik suspense. Teknik ini merupakan peristiwa dalam cerita yang menimbulkan perasaan tertanya-tanya atau ingin tahu dalam kalangan pembaca. Contohnya, aku terdengar satu letupan dan gema hujan dan deru angin. Bapa terduduk, dayung terlepas dan perahu berpusing-pusing. Contoh yang kedua, aku semakin bimbang tidak terkeluar kata hendak beredar keluar. Gema guruh yang menerkam masuk menggemparkan dermaga. Contoh yang ketiga, adakah bapa dapat berpaut? Adakah bang Cik Syafi'i masih berpaut? Dan kali terakhir aku terasa perahu terhantuk dengan kuat. Aku terdengar suara bapa seperti di paras air. Teknik yang ketiga ialah teknik konflik. Teknik ini merupakan pertentangan antara dua pihak dalam satu urutan plot. Konflik boleh berlaku di antara watak dengan dirinya sendiri ataupun secara luaran iaitu antara watak dengan watak yang lain. Sebagai contoh, konflik antara aku dan bapanya. Konflik ini tercetus apabila bapanya berkahwin satu lagi dengan seorang wanita yang jauh lebih muda daripada ibunya sendiri. Contoh yang kedua, konflik antara aku dan bapanya. Konflik ini tercetus apabila aku berasa marah apabila bapanya meremehkan kesakitan yang telah dirasainya setelah terkena racun ikan sembilang. Contoh yang ketiga, konflik antara aku dan dirinya sendiri. Sebagai contoh, dia rasa bersalah apabila tidak dapat menunaikan janjinya untuk membelikan bapanya sebuah kipas baharu sempena permukaan masjid. Teknik plot yang keempat ialah teknik kejutan. Teknik ini merupakan peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca. Sebagai contoh, bapa yang pergi ke bandar rupa-rupanya membeli kipas angin menggunakan duitnya sendiri kerana anaknya yang tidak menepati janji. Bagi menutup rasa malu, bapa membeli kipas angin menggunakan duitnya sendiri. Duit itu rupa-rupanya pula dapat hasil daripada gadaian gelang emas isterinya. Contoh yang kedua,
Aku tidak menjangkakan untuk melihat kaki bapa berjurai-jurai dengan darah akibat terpijak mata kail semasa cuba untuk menolak perahu masuk ke pangkalan. Seterusnya, teknik plot yang terakhir iaitu teknik dialog. Teknik dialog merupakan pertuturan antara dua atau lebih watak. Sebagai contoh, di sini tak makan, kataku. Bukankah depan kau tu ikan? Itu Pak punya, bukan saya. Kau bawalah balik ikan-ikan tu. Aku tak mahu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih kepada saudari Nur Anissa atas pandangannya sebentar tadi. Dengan ini, kita dapat melihat bahawa saudari telah memahami secara jelasnya apa yang cuba disampaikan oleh penulis karya ini. Namun, saya masih tertanya-tanya akan perwatakan hero dan perwatakan sampingan yang terdapat di dalam karya ini. Soalan ini saya akan tujukan kepada saudari Nur Faizatul Ikmah untuk memberikan sedikit pendapat saudari berkaitan dengan perwatakan hero yang terdapat di dalam karya ini. Dengan itu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Faizatul Ikmah akan mengulas perwatakan watak utama dalam novel Ayanda iaitu bapa. Bapa merupakan seorang yang penyayang. Bapa amat menyayangi cucunya. Hal ini dapat dibuktikan apabila bapa sanggup memanjat pokok yang tinggi untuk mengambil waw yang tersangkut setelah berasa serba salah terhadap cucunya yang hampa kerana belum puas bermain waw. Sorakan yang diberikan oleh cucu-cucu sewaktu bapa memanjat pokok memberi semangat kepada bapa untuk meneruskan memanjat pokok walaupun telah letih. Walaupun akhirnya bapa terhempas jatuh di atas satu benda keras dan badannya penuh dengan bengkak-bengkak serta tersengat-sengat apabila berjalan, bapa tidak menyalahkan cucunya atas kejadian tersebut. Selain itu, bapa merupakan seorang yang sanggup melakukan apa sahaja demi menjaga maruah anak. Hal ini dapat dilihat apabila bapa menggadai emas milik mak untuk mendapatkan duit. Bapa menggunakan duit tersebut untuk membeli kipas angin dinding. Hal ini kerana aku tidak dapat menunaikan janjinya untuk membeli kipas bagi masjid yang baru didirikan setelah kejadian musibah yang berlaku kepada bapa. Perbuatan bapa menyebabkan aku dihujani dengan pujian dan ucapan terima kasih kerana telah menginfakkan kipas angin dinding yang sangat cantik. Di samping itu, bapa merupakan seorang yang gemar akan aktiviti memancing. Hal ini dapat dibuktikan apabila bapa sering memancing sama ada seorang diri mahupun bersama aku. Walaupun berkali-kali dilarang untuk ke sungai, bapa tetap mengulangi tabiatnya untuk memancing atau memukat demi memenuhi hobinya. Bukan itu sahaja, bapa juga mempunyai banyak ilmu mengenai aktiviti memancing ini. Contohnya, bapa mengetahui bilakah waktu bisa ikan sembilang akan hilang dan tempat-tempat di mana air deras atau air mati. Bapa juga telah menghabiskan beratus ringgit untuk membina perahu dan membeli pukat, walaupun akhirnya perahu tersebut hancur di tangan orang yang meminjam. Bapa juga merupakan seorang yang taat akan perintah agama. Hal ini dapat dilihat apabila walau sesibuk mana bapa melakukan sesuatu pekerjaan, bapa akan berhenti untuk solat di awal waktu. Bapa tidak pernah meninggalkan solatnya dan sering menjadi imam di masjid. Walaupun jemaah yang hadir hanyalah seramai 10 orang, bapa tidak jemu untuk menjadi imam dan membacakan kitab untuk para jemaah. Akhir sekali, bapa merupakan seorang yang tidak pernah berdendam. Hal ini kerana walaupun aku sering memarahi dan mengherdik bapa, bapa tidak pernah memarahi aku kembali dan tidak pernah berdendam dengan aku. Malahan, bapa akan mendiamkan diri. Bapa juga sering menghantar surat kepada aku untuk meminta aku pulang ke kampung atau untuk memaklumkan berita tentang perkara yang bakal dilakukan. Contohnya, bapa akan menghantar surat kepada aku untuk memaklumkan bahawa bapa akan mengadakan kenduri. Sekian, itu sahaja daripada saya. Begitulah tadi secara umumnya perwatakan hero yang disampaikan oleh saudari Nur Faizatul Ikmah. Terima kasih. Semakin sudah jauh kita mendalami karya ini,
Sudah tentu kita semua ingin mengetahui tentang watak sampingan yang terdapat di dalam novel ini. Dengan itu, saya ingin meminta pandangan daripada saudari Lim Jia Jia untuk memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan watak sampingan ini. Dengan itu, saya persilakan. Salam sejahtera semua, saya Lim Jia Jia. Pada hari ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang watak dan perwatakan sampingan dalam novel Ayanda. Watak sampingan pertama ialah aku. Aku merupakan seorang anak bongsu dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anita. Beliau juga merupakan seorang anak yang mungkin janji. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau sudah berjanji kepada bapa akan membeli kipas angin semasa kenduri. Tetapi akhirnya beliau tidak memberi kipas disebabkan kekurangan wang, dan wang tersebut telah digunakan untuk membaiki kereta yang tiba-tiba merosak. Hal ini menyebabkan bapa menggadai gerang dan rantai emaknya untuk memberi kipas angin. Selain itu, beliau juga melupakan seorang anak yang tidak prihatin. Hal ini berlaku demikian kerana apabila bapaknya mengalami kecederaan, beliau bukan sahaja tidak menjaga bapaknya, malah ingin cepat balik ke kotanya. Contohnya, kaki bapa telah berdarah disebabkan terkena kulit siput semasa menolak sampan, kerana sampan tidak dapat bergerak semasa air surut. Tetapi dia hanya meninggalkan ayahnya dengan luka di kaki dan tidak menemani bapa yang cedera. Beliau juga merupakan seorang anak yang tidak bertanggungjawab kerana tidak menjaga bapa dengan baik semasa beliau membawa bapa balik ke rumahnya yang terletak di kota. Hal ini menyebabkan bapaknya sedih dan tidak mengikmati kehidupan di situ. Bukan itu sahaja, bapa dia juga balik ke kampung sendiri dengan bas tanpa memberitahunya kerana tidak suka suasana hidup di kota dan lebih suka kehidupan di kampungnya. Meskipun beliau mahu menjaga bapaknya yang uzur dan tua, cita dan citra hidup sebegitu tidak dikongsi dengan isterinya yang tidak berapa gemar akan kehadiran bapaknya dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, beliau melupakan seorang anak yang taat. Hal ini dapat dilihat apabila beliau sangat menghormati bapaknya dan selalu menahan perasaan marahnya, serta tidak membetulkan kesalahan bapa kerana takut melukakan hati bapa. Kadang-kala beliau juga akan melawan cakap bapa, tetapi beliau tetap menjaga hubungan antara anak dengan bapanya dan menghormati bapa sebagai seorang ayah. Beliau juga mengetahui cara-cara untuk melayan bapa dengan baiknya. Watak sampingan kedua ialah kakak Lima. Kakak Lima merupakan satu-satunya anak perempuan emak yang tinggal di belakang rumah dan mempunyai anak-anak yang bernama Homsia dan Badaria. Beliau merupakan seorang yang sangat menyenangi emak. Hal ini dapat dilihat melalui dia pergi ke kaki bukit mencari ulam kerana emak mesunguk hendak makan pucuk ulam. Dia juga merupakan seorang anak perempuan yang bertanggungjawab. Hal ini kerana setiap malam dia akan meletakkan hidangan di bawah tudung saji di atas meja dapur untuk bapa sejak kematian emak, dan dia juga menjaga keperluan bapaknya. Selain itu, dia juga akan menjaga bapaknya yang cedera. Watak sampingan terakhir ialah Abang Ramli. Abang Ramli merupakan anak kedua emak yang tinggal bersebelahan rumah, dan dia juga mempunyai anak-anak yang bernama Johar dan Johari. Dia merupakan seorang yang penyayang kerana dia akan membantu bapa membalut kaki dengan kait buluh apabila kaki bapa berdarah disebabkan terkena kulit siput. Selain itu, dia juga merupakan seorang yang prihatin kerana dia akan menjenguk ayah semasa bapa demam ataupun sakit. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada
kepada saudari Lim Jia atas penerangannya sebentar tadi. Sungguh bijak pandangan yang diberikan oleh saudari tentang watak sampingan ini. Masih belum lengkap lagi tanpa nilai yang akan disampaikan oleh penulis secara langsung maupun tidak langsung. Seterusnya, saya akan mempersilakan peserta kita iaitu saudari Lim Joy untuk memberikan sedikit pendapatnya berkaitan dengan nilai yang terdapat di dalam karya ini. Dengan itu, saya mempersilakan saudari untuk menyuarakan pendapat anda. Salam sejahtera semua. Saya di sini ingin membincangkan nilai-nilai yang terdapat dalam novel Ayanda ini. Berdasarkan novel Ayanda yang telah saya kaji, antara nilai yang terdapat dalam novel ini ialah nilai kasih sayang. Kita dapat lihat peristiwa aku yang berkasih sayang telah memecut kereta ke kampungnya apabila menerima panggilan telefon dan diketahui bahawa ibunya telah meninggal dunia ketika aku berada di Kuala Lumpur. Bukan itu sahaja, kita dapat lihat bahawa selepas ibu telah meninggal dunia, bapa akan termenung semasa membaca kitab di masjid dan mencari sesuatu untuk melakukan. Dari sinilah kita dapat melihat bahawa bapa telah menunjukkan sayang dan kasih kepada isterinya. Selain daripada itu, bapa juga sentiasa meluangkan masa dengan cucunya jika mempunyai masa yang terluang. Selain itu, terdapat juga nilai hemat tinggi dalam novel ini. Biar kita ambil contoh, ibu aku yang begitu tua bercakap dengan suara yang menggeletar dan kerap tersasul juga dapat membaca Al-Quran. Selanjutnya, bapa juga sentiasa bersolat sunat di masjid. Sementelahan itu, novel Ayanda ini mempunyai nilai kerajinan. Hal ini dapat dibuktikan bapa aku yang rajin telah menulis sesuatu dalam 3 buah buku latihan semasa petang hari ataupun apabila dia tidak berasa mengantuk. Tajuk buku-buku itu ialah Inilah Hikayat. Seterusnya, novel ini terdapat nilai hormat menghormati. Kita dapat lihat daripada novel ini, cucu bapa, Johar, Johari, Badaria dan Amri yang menghormati datuknya telah menghantar makanan ke rumah bapa dan Badaria akan mengemaskan pinggan selepas bapa telah selesai makan makanannya. Dalam novel ini, terdapat juga nilai bertanggungjawab. Hal ini dapat dibuktikan oleh watak Kak Halimah yang bertanggungjawab akan meletakkan makanan di dalam tudung saji di atas meja dapur untuk bapa makan selepas peninggalan ibunya. Selain itu, Abang Ramli juga begitu bertanggungjawab dengan membalut kaki bapa yang sudah cedera itu. Di atasnya adalah perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Lim Joy. Oleh itu, soalan yang seterusnya saya akan tujukan kepada saudari Ayu Azarinas. Saya ingin meminta pandangan saudari berkaitan dengan pengajaran yang terdapat di dalam novel ini. Dengan itu, saya persilakan saudari untuk melontarkan pandangan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada kawan-kawan dan terima kasih kepada moderator Nur Najlah binti Khalid. Saya akan memperincikan tentang pengajaran yang terdapat dalam novel Ayanda ini. Yang pertama, sebagai seorang anak yang baik, kita perlulah menjaga ibu bapa kita sebaik mungkin apabila mereka sudah tua, supaya kita menjadi insan yang baik untuk keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, aku ingin menjaga ibu dan bapanya yang sudah menjaga bapanya yang tinggal keseorangan apabila ibunya sudah meninggal dunia. Dia berhasrat untuk membawa bapanya tinggal bersamanya di kota agar kehidupan bapanya lebih selesa. Seterusnya, sebagai seorang suami, kita perlulah menyayangi keluarga kita sepenuh hati supaya keluarga kita sentiasa bahagia. Contohnya,
ayah sangat menyayangi emak dan merindui emak setelah emak meninggal dunia. Bapa juga sering meluangkan masa dengan cucu-cucunya jika terdapat masa lapang. Yang ketiga, orang Muslim dan Muslimat iaitu orang yang beragama Islam perlulah memperbanyakkan amalan kita di dunia supaya kita memperoleh ganjaran di akhirat kelak. Contohnya, ayah sentiasa melakukan ibadat sunat seperti solat sunat, membaca Al-Quran pada setiap hari walaupun usianya hampir mencecah 1 abad. Seterusnya, seorang isteri perlulah menghormati, menyayangi dan mentaati suami supaya rumah tangganya dibina akan berjalan sehingga akhir hayat. Sebagai contoh, emak sanggup meredah hujan dan pergi ke masjid yang terletak bertetangan dengan rumahnya walaupun keadaan badan emak tidak begitu baik. Hal ini kerana emak khawatir tentang suaminya yang tidak pulang ke rumah pada lewat malam. Terusnya, kita perlulah menghormati dan mengambil berat terhadap orang yang lebih tua supaya orang yang lebih tua merasa dirinya disayangi. Sebagai contoh, cucu bapa iaitu Johar, Johari, Badariah dan Amri menghantar makanan ke rumah bapa dan Badariah mencuci pinggan selepas bapa selesai makan. Yang terakhir sekali, sebagai seorang anak yang baik, kita perlulah meluangkan masa dengan ibu bapa kita supaya ibu bapa kita tidak berasa keseorangan. Sebagai contoh, aku meluangkan masa bersama bapa dengan melakukan aktiviti yang disukai bapa seperti memancing. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pandangan yang diberikan oleh saudari Ayu Azharina sebentar tadi. Demikian tadi perbincangan menarik dan mendalam mengenai tajuk kita pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk mempersilakan sekali lagi saudari Nur Anisah untuk mengetengahkan kritikan sastra yang diperoleh daripada novel ini. Dengan itu, saya persilakan. Baiklah, untuk bahagian terakhir kita pada hari ini iaitu kritikan sastra, apa yang dapat saya rumuskan adalah bahawa dalam perspektif seorang pembaca, novel ini jelas sekali telah ditulis dengan baik oleh pengarang Azizi Haji Abdullah. Penulis telah mencorakkan sebuah cerita yang penuh dengan hukum kemanusiaan, falsafah dan pengajaran tanpa mengetepikan nilai-nilai sastra sebuah novel. Walaupun plot cerita novel Ayahanda ini agak mendata dan mungkin ada sesetengah pembaca yang perlu mengambil masa yang lama untuk menghabiskan novel ini, namun naskah ini tetap membuatkan pembaca emosional sehingga ke akhir pembacaan. Banyak pengajaran yang telah diterapkan oleh pengarang. Antaranya, kita perlulah menjaga ibu bapa kita sebaik mungkin apabila mereka sudah tua bagi menghargai jasa mereka selama ini dalam membesarkan kita. Berdasarkan contoh ini, kita tahu bahawa pengarang telah memperincikan setiap isi nilai dan pengajaran dengan teliti agar semua pembaca dapat mengenal pasti isi tersirat yang ingin disampaikan oleh beliau. Selain itu, kita juga dapat perhatikan bahawa novel ini tidak memfokuskan kepada anak bongsu yang bersikap biadab sekali-sekala semata-mata, namun juga menceritakan betapa bahawa anak bongsu jauh dalam sudut hatinya sayang terhadap bapanya. Novel ini amat baik dalam penceritaan isi hati watak anak bongsu yang kita tahu logik untuk dirasai oleh sesiapa sahaja yang bergelar anak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari peserta terakhir kita. Banyak pesanan yang disampaikan oleh penulis dalam karya ini, terutamanya kasih sayang antara seorang bapa terhadap anak-anaknya. Saya berharap agar kita semua dapat mengambil iktibar daripada karya ini supaya menjadi tauladan kepada kita semua.
Terima kasih kepada semua para peserta yang terlibat di dalam perbincangan kita pada hari ini dan atas kerjasama yang diberikan. Saya akhiri dengan 2 rangkap pantun. Di dahan ara hinggap kenari, hinggap sekawan di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata yang salah, mohon maaf saya undur diri. Dengan itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.